Selamat sejahtera, anbu wanakkam. Nama saya Manimaran Manikam, pengurusi Kebangsaan Persatuan Harapan Malaysia. Hari ini 2 hari bulan 1, 2023. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh warga dunia. Okey. So hari ini saya ada beberapa soalan dan juga saya nak minta pandangan daripada orang awam tentang masalah yang saya menghadapi. Okey, mungkin ada mangsa seperti saya dan mereka boleh yang pengalaman seperti saya lah, mereka boleh share pengalaman mereka dengan saya. Apakah tindakan seterusnya saya boleh ambil? Okey, begini. Minggu lepas saya terima satu panggilan daripada seorang pegawai penyiasat. Okey, kes ini di Selangor, negeri Selangor. Saya tak mau mention mana IPD dan mana pegawai penyiasat dulu. Sebab apa? Apabila kita seperti rakyat biasa, kita menyoal dan mereka akan tuduh kita pula yang kita ini memfitnah. Sebab kita ni kan rakyat biasa, manusia biasa. Okey, yang tidak berkuasa. Okey. Tak apa, kita tunjukkan rakyat ini pun ada kuasa. Okey, kes ini berlaku di salah sebuah daripada sebuah IPD di negeri Selangor. Ada seorang pegawai penyiasat menelefon saya. Okey, sebelum ini memang pegawai penyiasat itu sudah ambil keterangan rakaman percakapan semua saya lah dengan isteri saya lah. Okey. Dan dia call, dia kata katakan dia call hari ini lebih kurang pukul 3 petang. Dia kata suruh saya datang esok ke mahkamah. Untuk apa? Nak tuduh saya. DPP bagi arahan tuduh saya. Tuduh untuk apa? Kes ugutan 506. Ugut siapa? Ugut seorang penjenayah yang serang kereta saya semasa saya pergi ke satu kes bicara mahkamah. Patut saya adalah mangsa, saya dengan isteri saya adalah mangsa. Saya pergi report terhadap dia dan dia kawan dia. Tetapi dia report yang saya ugut dia dan itu pun akan dituduh. Saya pun terperanjat. Sepatutnya saya lah mangsa. Dan saya buat rakaman video untuk bukti untuk bukti yang menunjukkan diorang datang kacau. Tetapi pegawai penyiasat kata dia gunakan video itu. Saya serahkan video itu kepada pegawai penyiasat yang siasat kes saya. Okey, saya pengadu. Ada seorang pegawai penyiasat, dia siasat kes saya dan saya serahkan bukti semua kepada dia. Okey. Sekarang mereka gunakan video itu untuk tuduh saya pula. Okey, begininya. Pelaku, suspek dia adalah seorang tokan dadah. Pernah kena buang negeri sebelum ini atas kes dadah jugalah. So dia masih sambung kerja tu, mengedar dadah di kawasan kediaman dia lah, kawasan sana lah. Okey. Dan satu hari saya dapat satu maklumat daripada orang awam. Memang dia dengan dia geng tolak barang, hancurkan masa depan budak-budak dekat kawasan dia. Apabila saya dengar memang saya ni anti dadah, okey, saya terus call dia, saya maki dia, saya tegur dia. Mulai hari itu, semenjak hari itu dia hari-hari call, gunakan private number, guna orang lain, pukul 3, 4. Memang pondan, kadang-kadang kita cakap pondan kan, pondan ke bapa ke. Mereka pun lagi berani daripada gangster-gangster macam ni. Sebab dia memang dia pun gangster salah seorang ahli kongsi gelap. Kosong. Itu. Okey. Dan dia hari-hari kacau. Okey, saya pun tak tahu macam mana dia dapat tahu. Saya pergi ke mahkamah untuk bicara. Memang mahkamah itu pun berdekatan dengan kediaman dia. Apabila selesai kes bicara, saya tunggu dekat traffic light. Okey, lampu merah saya tunggu. Tiba-tiba dia serbu. Dia terus datang macam nak impede dengan motor dia. Isteri saya sebelah, tingkap pun turun separuh. Dan dia beri maki. Dia kata, Pukimak lah inilah, mari gaduh lah, ajalah apalah kan. Masa tu isteri saya nasihat, jangan layan sampah macam ni. Okey, pusing balik, kita balik dulu. Dan saya buat U-turn. Tiba-tiba isteri saya perasan rantai memang dia nipis sikit lah, nipis. Emas sudah tercabut. Bermakna macam orang sudah tarik. Dan isteri saya kata dia perasan tangan dia pun ada masuk dalam tingkal tu. So mula itu saya start rakam. Saya rakam, saya U-turn, saya kejar dia. Semasa saya kejar, itu adalah one way. Dan dia pusing balik, saya rakam, dia tendang handphone saya, dia lari. Dan saya turun, saya maki dia. Lepas tu isteri saya kata, mari kita pergi report balai polis. Dan semasa perjalanan nak pergi balai polis, tengok-tengok sudah 2 orang. Dia dengan dia punya kawan, pakai topeng. Bukan mask tau, face mask tau, topeng. Biasa penjamun ikat topeng. Macam tu topeng, pakai helmet. Dan dia orang kejar belakang kereta saya sambil baling batu besar. Okey, semasa mereka baling batu tu, ada juga kena kereta saya bumper. Marah kata marah.
Saya marah, saya rakam sambil saya marah dia orang sebab dia baling batu kena kereta saya. Dan isteri saya kata, jangan, kita pergi report. Dan saya pergi report di IPD yang lain, bukan IPD yang berdekatan. Memang kejadian ini berlaku sebelah IPD saja, berdekatan 2 minit daripada IPD ya. Memang saya tak percaya IPD itulah, pegawai penyiasat saya memang saya tak percaya. Saya pergi ke IPD lain untuk buat laporan polis. Dan dalam laporan polis itu pun saya tak mention nama sebenar dia, hanya nama panggilan. Pegawai penyiasat dari IPD ini, sebab kejadian berlaku di kawasan sini, pegawai penyiasat telefon dan minta saya datang. Oh, bila saya tahu pegawai penyiasat ini, memang saya sudah tahu ini kes tak akan jadi. Pukul 3 saya pergi. Semasa saya pergi, saya terperanjat lagi. Kenapa? Sebab suspek pun berada di sana. Macam mana suspek tahu saya report, dan macam mana pegawai penyiasat tahu dialah suspek. Okey, dan saya bagi statement, isteri saya pun bagi statement. Tengok-tengok, saya sudah balik. Sudah dekat 2 minggu, tak ada apa-apa. Kes pun tak jalan, IP pun tak buka. Okey, dan saya rasa macam something. Memanglah dia suspek itu token dada kan? Faham-faham lah kan? Okey, saya buat laporan dekat JIPS. Apabila saya buat laporan dekat JIPS, baru itu pegawai penyiasat call saya lepas 2 minggu. Dia kata, dia ceritalah pusing-pusing, dia kata baru buka IP. Saya pun marah dia, kenapa Ina lambat? Lepas saya report JIPS, baru you buka report IP. Kan? Dia ceritalah macam-macam lah, okey. Dan kes itu jalan. Satu hari dia panggil saya, serupa juga. Satu hari sebelum kes bicara, satu hari, petang dia call, saya duduk Ipoh. Bolehkah besok you datang bicara? Saya pun tanya dia, kamu ini profesional ke tak? Pegawai penyiasat macam mana ni? Patut seminggu lah you kena hantar saya Sapina atau you inform. Besok bicara, baru you nak call saya. Macam mana kita nak rush datang? Dan lepas tu saya pun tak tahu apa sudah jadi. Saya pun diam. Dia kata dia akan tanya tarik postpone. Sudah dekat 2 bulan saya pun diam. Lepas tu saya tanya, dia cakap IP belum sampai. Saya kata tak apa, you bagi nombor kes, saya akan check melalui peguam saya. Then lepas 1 minggu baru dia kata, okay, you punya kes jalan bulan 1, you datang. Sebab saya adalah mangsa, saya saksi ya. Okay. Dan selepas 2-3 hari, saya terima panggilan daripada lagi satu pegawai penyiasat, iaitu suspek yang report terhadap saya kan. Pegawai penyiasat itu call, dia kata dia nak tuduh saya pula. Untuk apa? 506 yang saya ugur tu suspek, dia kata. Saya pun tak faham lah. Kita ini mangsa, setiap kali kita yang jadi mangsa, kita report pun kita yang jadi mangsa, kita bawa bukti pun, kita rakaman yang bukti itu kita bawa pun kita yang jadi mangsa. Macam mana ni? Lagipun kebanyakan pegawai penyiasat, apabila saya ini seorang NGO, memang ramai kenal. Ada pegawai penyiasat, dia orang masang muka kalau saya pergi report. Saya pergi report ini bukan report saya. Mangsa yang minta bantuan, saya akan mewakili pergi report. Bantu rakyat. Bantu mangsa. Tadi kadang-kadang macam Ipoh pun saya terus kata, ada juga pegawai penyiasat, masang muka. Bukan kita nak minta dia punya harta. Kerja dia memang pegawai penyiasat, kerja saya memang bantu orang. Kan? Sebab tu malas kita nak report. Tapi bila pegawai polis nak apa-apa bantuan daripada rakyat, banyak cepat dia orang tanya. Orang awam tampil ke depan untuk bantu polis. Siapa nak bantu? Setiap kali kita mangsa, jadi mangsa. Okey? Tahu tak sekarang kes saya macam mana? Saya bagi satu contoh. Kamu ini seorang pemilik rumah. Okey? Ada pencuri sudah masuk rumah kamu. Dia curi barang. Kamu nampak, kamu nak halau dia. Macam mana kamu halau? Mungkin kamu ambil kayu pukul dia ke? Atau kamu maki dia bagi ditakutkan dia kan? Okey, katakan kamu maki dia. Pencuri, saya nak potong lu punya kaki, saya nak patah lu punya kaki. Sebab takutkan dia untuk dia lari kan. Lepas dia sudah lari, kamu cam itu pencuri siapa, kamu pergi report. Encik, ini yang curi. Ini saya ada bukti. Okey, memang dia kena tangkap, dia kena tuduh lah. Lepas tu tengok, pencuri report. Tuan, semasa saya curi di rumah, dia marah, dia maki saya, dia kata nak patah saya punya tangan, tuan. Oh iya kah? Ini macam dia pun salah, dia ugut kamu. Tengok, pencuri report pun kita mangsa kena. Macam itulah sekarang saya punya situation. So, kenapa saya nak share video ini? Saya nak tanya pandangan orang awam. Siapa ada pengalaman atau arif tentang kes-kes macam ni, bolehlah bantu saya. Apakah langkah seterusnya saya boleh ambil? Nak salahkan pegawai penyiasat yang siasat kes saya, atau pegawai penyiasat yang siasat kes dia, atau DPP? Sebab kita tanya pegawai penyiasat, dia senang kata DPP bagi arahan. So betul ke fakta yang dia bagi kepada DPP itu betul ke fakta yang sebenar ke? Saya tak tahu. So saya nak salahkan siapa? Apakah langkah seterusnya saya nak ambil? Jangan panggil saya pergi JIPS. Tak maulah, sudahlah. Kalau saya pergi JIPS, dia akan hantar balik ke IPD yang sama untuk siasat. Tak guna. Sebab tu kenapa saya sentiasa bersuara untuk Datuk Ayub Khan menjadi ketua polis. Sebab walaupun kita memang kenal dia tak kenal saya tak pernah simbang. Sebab apa? Sebab kebanyakan rakyat Malaysia yakin kalau Datuk Ayub Khan dilantik sebagai ketua polis, mungkin ramai pegawai polis akan takut. Okey? Dan
macam kita mangsa, kita mungkin terus boleh pergi jumpa Dato' Ayukan untuk ceritakan masalah kita. Memang dia akan mendengar lah dan mungkin kita akan dapat keadilan. Bukan mungkin, memang kita akan dapat keadilan kalau Dato' Ayukan dilantik sebagai ketua polis. Okay, so saya share ni, tolonglah kongsi pandangan atau ini suggestion lah yang boleh share dengan saya. Apakah langkah seterus saya nak ambil, saya boleh ambil. Terima kasih.